Assalamualaikum dan salam keusahawanan. Saingan antara 8 peserta nampaknya semakin sengit dalam meneroka cabaran usahawan digital. Anda bersama dengan saya Fatah Amin dalam program Sukses 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Selamat datang ke episod 8. Pada minggu ini, peserta akan berkenalan dengan seorang mentor baru yang akan berkongsi selok-belok bisnes berkaitan topik strategi pemasaran dan jualan bersama dengan peserta kita. Mentor kita ini adalah seorang pemimpin yang menerajui empayar dalam industri makanan halal tempatan bukan sahaja di Malaysia. Empayar yang dibina ini sedang meneroka pasaran Australia, Asia dan Timur Tengah. Mentor untuk episod kali ini ialah Nur Iskandar Naimi Hanifah, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SD Impacts. Jom kita kenali Iskandar melalui video ini. SD Impact, F&B business, retail, F&B, manufacturing dan juga perkhidmatan, catering apa semua. Business plan kita dalam tempoh 5 tahun di mana kita mensasarkan jualan tahunan pada tahap 50 juta. Alhamdulillah pada 2019 kita telah mencapai sasaran kita lebih daripada target kita lah. Kita achieve at 60 million punya turnover. Dan pada 2020 walaupun pandemik dia cuma kurang sikit daripada 2019 tapi masih lebih daripada 50 juta sasaran. Our misi dan juga visi untuk menjadi global player di dalam halalan thayyiban. Jadi kita bukan saja di Malaysia, kita ada di overseas. 21 hingga 2025 kami di bawah program Titan Project, inisiatif di bawah SEDA SME Bank. Jadi SD Impact ke arah untuk tersenarai di bursa. Jadi itu kita punya sasaran. Isu usahawan adalah semua mana dia nak pergi. Kita kena target B2B, B2C. Bila kita cakap B2C, kita nak pergi sendiri kepada pelanggan atau macam mana? Kios konsep ataupun masuk. Itu yang kena ni. Investment tu kena fikir. Sukses 4.0 di bawah SME Bank punya program ini merupakan satu inisiatif yang amat baiklah. Saya nampak mereka eager untuk menjadi barisan pelapis usahawan-usahawan di Malaysia. Jadi macam biasa, anda akan diberi masa 10 minit untuk sesi one-to-one bersama dengan mentor. Kalau anda semua dah bersedia, sesi one-to-one bermula dari sekarang. Sebab saya punya business model adalah B2B. Jadi apa yang saya fikir sekarang ni ialah untuk jadikan macam tokoh psikiatris sebagai ambassador. Influencer ataupun tokoh duta ni salah satu cara lama yang berkesan. Dia tu ada expertise, dia sebagai endorse produk kita. Dan saya rasa itu antara strategi yang bagus Marketing. Marketing. Maksudnya bayaran untuk marketing masuk dalam marketing cost Masuk lah. dalam marketing cost lah. Kalau duta tu setahun lah. Kena tengok balik dari segi package yang di orang minta lah. Bila saya dah buat company, saya adalah keuntungan lah. Saya dah berjaya membuat sales jutaan ringgit pada tahun pertama. Cuma masalahnya adalah lepas tu saya dah tak ada plan. Mungkin rezeki you masa tu betul. Tanpa plan dapat sales tahun pertama 1 million. Tetapi tanpa blueprint, kemungkinan bisnes itu akan... Kita perlu merancang untuk berjaya. Gagal merancang, mencari kegagalan. Tak tahu nak buat business plan, join. Usahawan Mara, usahawan SME Bank, usahawan semua ni ada belajar. Di bawah SME Bank ada SEDA yang boleh mengajar usahawan muda ni untuk belajar daripada A to Z.
macam mana untuk mengurus perniagaan. Dia orang dah beli kan, majoriti dia akan terus makan. Kalau offline yang kita nak letak tu kan, lepas tu nak tahan seminggu tu lah, kita kena manage stok tu semua. Macam saya tu lah, saya tak kuat offline sebab produk saya tak tahan lama. Collaboration lah kena cari. Collaboration maksudnya existing business add on product. Contohnya kios yang ada dalam shopping mall apa semua. You offer produk yang baru. You boleh propose. Contohnya kita ada produk ni, ketahanan dia banyak ni. Stok hantar ikut MOQ untuk penggunaan banyak ni. Dan bila you buat collaboration, branding tu dah tak perlu pening. You konsisten dengan manufacturing dan supply. Banking punya background tu memang bantu tu sebab bila kita nak mohon loan ataupun nak mohon grant, semua documentation tu dia akan tengok. Ya. Kan? Ya, usahawan perlu faham benda ni. Isu kita selama ni adalah kita kurangnya memberi fokus kepada penyediaan penyata kewangan, management account dan juga audited account. Ini yang penting. Mana-mana bank pergi pun dia akan tanya you, management account ada? Betul. Audited account ada? Betul. Sebab mereka di bank nak tahu bila dia beri pinjaman, berapa revenue yang kita akan generate. Source of income untuk kita bayar balik pinjaman kita tu. Bukan fokus ni sekadar untuk day to day ataupun month to month kita punya operation, tetapi untuk keseluruhan kalau kita ni berniat untuk berniaga dalam masa yang panjang. Pada pendapat tuan sendiri, untuk bisnes mikro ni, berapa percentage yang diorang patut spend untuk marketing? Saya tak boleh letakkan numbers tu. Tetapi selepas 3 tahun, bila dia dah ada generate sales, dia dah ada consistent income apa semua, percentage 8%, 7% untuk daripada total income tu. Ideally lah. Ya. Saya beri contoh Kek Lapis Sarawak. Sebelum sampai ke seluruh hypermarket di Malaysia, berapa banyak kita habiskan duit untuk food sampling saja. Food sampling adalah part of marketing. Bila startup, allocate tu berdasarkan berapa dalam business plan kita tu, berapa kita nak. Dan bila kita letak tu, kita kena justify. Kalau kita letak 100,000 punya startup punya investment, berapa sales forecast dalam tempoh 5 tahun akan datang. Okey, faham? Adakah untuk start saya better focus on sales macam just focus on kolam mandi ataupun okey ke tak saya banyak variety of product range? Kalau dah first market segment memang produk ni tengah naik, kenapa perlu nak habiskan duit untuk beli lain punya produk? Kalau dia masih lagi di peringkat naik, belum lagi peak, fokus kepada existing produk. Bila dia dah peak dan cuba menurun, tambah SKU. Okey. Sebabnya kat sini bila dia dah turun, dia akan terus menurun. Dia tak akan naik lagi sebabnya produk ni dah tepu di dalam market. Bila dia dah menurun, produk yang existing, you dah standby dah berapa produk yang ada, approach existing customer untuk beli produk tambahan. Faham. Bisnes saya menggunakan sistem ejen dan stokis. Tapi macam tuan rasa mana lebih baik? Adakah saya patut cuba untuk masuk retail? Dua-dua ada kekuatan. Sama ada menggunakan stokis ataupun ejen ataupun retail. Bila cakap menggunakan stokis dengan ejen, kita tak perlu pening berkaitan dengan untuk melayan end customer. Tapi kita kena menjaga dari segi sejauh mana kita nak invest berkaitan dengan marketing. Kita kena kerap promo stokis-stokis kita ni supaya senang pelanggan-pelanggan kita ni tahu kat mana boleh dapat produk. Kita as a principal, kita kena jaga stokis dan ejen. Mereka yang menjana pendapatan untuk kita. Jadi jangan tinggalkan ejen dan stokis. Sebab apa? Kalau sekali stokis dan ejen tinggalkan kita, kita dah hilang. Betul. Apa yang saya perasan, bila kita nak bawa businesses ni masuk, susah. Tapi bila dia orang dah start guna, dia orang happy. Tapi macam perjalanan tu kita very slow lah. So Saya share sikit. Bila kita di bawah Serba Dynamic launch betul Halal to Go apps. Orang dah biasa dengan GrabFood dan juga Foodpanda. Halal to Go untuk menarik merchant untuk join these apps memang agak susah sebab dia orang tak pernah dengar nama. Jadi salah satunya kita sendiri, kita within group punya ni, JM Brani masuk, Asian Taste masuk as a merchant. Effort perlu dibuat. Sebab tu kita perlu marketing, corporate video,
cara penggunaan apps tu sendiri, apa kelebihan, apa kekuatan apps you berbanding dengan apa yang ada ditawarkan di luar. Selesai sudah sesi one-to-one bersama mentor dan kini saya berada di hadapan SACC Mall Shah Alam dan anda mesti tertanya-tanya kenapa saya berada di sini, kerana di sinilah tempatnya peserta-peserta kita akan meneruskan cabaran selepas ini. Kalau anda nak tahu cabaran apa yang akan diberikan oleh Mentor Iskandar, jom kita saksikan. Semua dah ready dalam kumpulan masing-masing? Okey, sebelum kita teruskan, setiap kumpulan perlu memilih ketua kumpulan masing-masing. Okey, kumpulan biru boleh decide siapa ketua kumpulan? Okey, Huzaifah. Kumpulan perencah? Hafiz. Okey. Tugasan hari ini adalah membuka booth untuk jualan dan promosi produk-produk Asiantis, ya. So, kumpulan perencah mendapat clue pertama, bincang dengan tim dan baca. Okey. Assalamualaikum. So our task today clue. Pasukan anda diminta akan membuka booth jualan promosi di satu lokasi di Kistar Shah Alam. Pasukan anda diberi setengah jam untuk berbincang meneruskan rancangan untuk membuka booth jualan promosi kek lapis dan perencah. Sila berjumpa dengan staf SD yang menunggu di lobi pejabat bagi membantu anda. Okey. Tugasan ini ada misinya. Misinya satu teamwork. Okey. Sasaran pertama mencapai sasaran jualan 36 biji kek lapis Sarawak atau 1 karton dan 10 perencah Asiantis. Mana-mana pasukan yang mendapat jualan tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Itu antara skop pemakaian yang kita akan berikan. Sekarang! Sekarang kita pula ada marketing tools. Barang apa yang kita nak jual? Terima tak boleh bawa. Oh, okey. Alright, terima kasih. Store, sampling cup, banting, thank you. Right. Okay. Pasukan anda dikendaki untuk kehalang Umar untuk tugasan struktur. Okey, let's go. Ni, untuk awak semua. Okey, pasukan anda dikendaki menyusun stok di display shelf di halal Tugu Market mengikut panduan staff. Segini dia salah, kena kita balik. Alright. Ini betul. Susu kambing ni semua ni kena check. Gold. Gold. Lepas tu kuning tu 3. Okey, on. Okey. Okay, thank you. Thank you. Alright, kita pergi bersama semua kat sini. Sila dapatkan stok dan barang-barang. Untuk peluang membuka booth. Okey, inilah dia. Kenderaan yang berada di hadapan Halal Gomat. Okey. Susu elok. Okey, belakang. Kereta kita belakang. Betul orang ni. Bagi kad, bagi kad. You guys sabotage. Dah, relax Hafiz, relax. It's a competition. Ha? Sebelah sana lah. Ustaz dah dengan Amno ke Ustaz dengan Shah Alam? Ustaz tadi je. You dapat kan? You je. Okey. Jadi depan tu. Oh, sini saja. Tapak jualan anda berada di dalam kawasan kompleks terdapat 4 aksara yang mana 2 aksara berkembang. Sebagai namanya dan utara adalah pintu masuknya. Anda dan pasukan anda menerima waktu seterusnya di lokasi tersebut.
Alright. And then there's ada 7 loaf cake lapis. So korang kena ambil each of 7 flavors ni, masukkan dalam combo box korang. Alright. Tutup betul-betul and make sure all in different flavors dalam satu box tu. Bila dah complete, letak dekat sini. Dari utara cari jalan ke arah barat. Dan terima tu terus. Sila ke tempat jualan. Tempat jualan anda berada dalam kawasan kompleks menggunakan 4 aksara di mana 2 aksara pembatuan SACC Mall dan anda perlukan menerima clue seluruhnya di belakang tersebut. Sila serahkan telefon bila anda boleh pergi ke kecuali ketua pasukan OI saja. So SACC RM2 Jualan dan promosi bermula sekarang. Anda diberi masa 1 jam untuk set up dan menjual. Selesai tugasan sila berjumpa petugas sukses. Tak, positioning tempat kita tak nice. Dengan cari tempat lain. Dah jom. Nama 4 berjaya. Jom. Jom. Success 4 tak ada kat sini. So mungkin kena cek. Tak ada success 4.0 langsung. So kita kena jual kat sini. Okey, Batik Sarawak beli semua perancang tau. Okey, jom. Okey. No, Allah, mesti banyak. 1.15, 2.30. Okay, recommend ni. Ice cream cheese. Dengan satu perencahnya harga dia RM45. Tiga. Masih banyak. Kira RM6 saja. Okey tak? Boleh tak? Satu je? Tak nak? Satu je? Okey, tak apa. Ni korang boleh contact kalau korang berminat. Berminat ni dapat 3. Boleh tak? Berminat tak? Jual kek lapis. Dah order je. Tapi kita importkan tenaga kerja dekat sini. Satu ni 20 tapi hari ni RM15 saja. Dah habis! Cari kotak hitam di dalam kompleks SACC, itu checkpoint terakhir anda. Di sana, okey? Tak, jangan kalau kau tahu. Memang ais saya tak ikut arahan. Tak, it's okay. Tak apa. Kita terangkan. Jangan marah. Baiklah, cabaran yang diberikan oleh Mentor Iskandar telah pun selesai. Mungkin saya mempersilakan Mentor Iskandar untuk memberikan sedikit ulasan kepada kedua-dua kumpulan. Okey, terima kasih Fatah. Mungkin saya boleh sentuh sikit apa yang terjadi pada tugasan hari ini. Di mana brand kami tanpa planning yang betul, meletakkan produk dekat situ tanpa proper planning. Sepatutnya you boleh request kita punya Asiantis punya plastik bag. Tapi semua menggunakan plastik. Ada yang kuning, ada yang merah. Ya, di mana kita meletakkan, memertabatkan branding kita. Okey. Kemudian kita lihat dari segi persediaan. Booth belum set up, dah menjual. Float money di mana? Peringkat awal daripada sebelum ni saya cakap berkaitan dengan business plan. Betul, ini pertandingan. Tetapi kita kena menjaga. Okey, dari segi teamwork,
Kumpulan perencah mendapat 15% over 20%. Kumpulan kek lapis 12%. Okey. Kreativiti daripada 40%, 30% kepada kumpulan perencah dan 20% kepada kumpulan kek lapis. Dan dari segi mission, kedua-duanya mencapai objektif. Jumlah jualan keseluruhan untuk tim kek lapis RM551. Kumpulan perencah RM617. Sasaran yang saya letakkan untuk penjualan kedua-dua produk adalah RM419, harga minimum. Maka kedua-dua kumpulan memberikan komitmen dan ya, dari segi duitnya memang sampai. Pemenang bagi aktiviti hari ini adalah kumpulan perencah. Okay. Tahniah kumpulan perencah. Jadi saya jemput kumpulan perencah untuk tampil ke hadapan untuk menerima sedikit cenderahati daripada mentor Iskandar. Persilakan. Hasil jualan hari ini kita sumbangkan kepada MRA. Okay, baiklah. Selesai sudah tugasan pada hari ini. Tapi seperti biasa, anda semua akan diberi tugasan baru untuk diselesaikan dan dibentangkan pada hari penjurian nanti. Okey. Topik pembentangan kali ini ialah perkongsian mengenai strategi pemasaran dan jualan bisnes anda masing-masing. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya untuk siapkan tugasan pada kali ini. Kita punya social media task kita, macam mana progres masing-masing? Semua dah siap? Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ada engagement semua. Okey, so kita punya cut off bila? Esok. 8 pagi. Dia sebenarnya tak kisah, you still ada masa. Dia boleh buat post anytime, tapi lambatlah dapat engagement. Okay, now Nakib tunjukkan teaser soft set. Any comment tentang teaser ni? Best. Semua boleh? Kita lagi termahu-mahu bila tengok. Macam best kan? Jadi jom kita sama-sama dengan klik button ni ataupun klik link yang ada kat profil aku. Sekian, terima kasih. Kita dah tengok Facebook page, kita dah tengok IG, saya nak tengok blog. Wow, tu teaser lah. Sekarang Ini apa? Ini apa? Ini adalah hard sell. Hasan? Bukan, dia duduk soft sell. Soft sell. Because I kongsi pengalaman jadi sukarelawan. Kenapa kita bagi task macam ni? Actually nak bagi pengajaran kepada usahawan, bukan saja kepada kita ni je, kepada di luar sana. Ya, sebab bila saya dah train usahawan 20,000 ni, diorang ni sibuk mencari sale. That's normal lah, memang itulah hakikinya pun. Dia banyak mencari sale, tapi diorang lupakan bahagian-bahagian yang berkaitan CSR. Kita nak membantu orang yang lebih susah daripada kita. Sekian saja episod ke-8 Success 4.0 dibawakan oleh SME Bank. Kita tengok apa yang bakal terjadi pada hari pembentangan nanti. Jangan lupa ikuti dan tinggalkan komen di Facebook dan Instagram Success 4.0 serta saksikan dari Success 4.0 di YouTube Success 4.0. Kepada penonton di rumah, jangan lupa saksikan program ini di hari dan waktu yang sama. Di esok hari ini, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
Untuk soalan minggu seterusnya, sila layari Facebook Success 4.0 SME Bank selepas siaran ini berakhir. Ini yang terjadi dalam bisnes bila prinsipal hanya mementingkan diri sebagai prinsipal. You lantik ramai stokis, you biarkan stokis itu bayar pada you pegang duit dia orang, you hantar stok, lambakan stok dalam market pada dia orang dan produk tak bergerak. Sebab apa? Dia orang dah invest working capital untuk beli produk. Tapi brand awareness ada. Brand awareness, kita sebagai prinsipal kena invest. Bila dengan B2B ni, dengan distributor, jangan lose dari segi agreement. Agreement. You nak produk saya, you commit berapa you buat. Term kena jaga.